Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, semoga kita masih diberikan kesihatan dan kekuatan untuk kita meneruskan perjuangan kita meningkatkan amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan pada kali ini. Sidang penonton sekalian, pada siri yang ke-8 telah pun kita bicarakan mengenai memburu keikhlasan dalam amal ibadah kita, dan pada kali ini ingin kita menyambung bicara kita tentang keikhlasan. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita terus mengikhlaskan niat di hati kita atas segala amalan yang kita lakukan ini hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ingin saya bacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sidang penonton sekalian, Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya, apapun kenikmatan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sidang penonton sekalian, dalam ayat ini mafhum Allah Ta'ala menyampaikan mesej kepada kita bahawa setiap amalan yang didasarkan kepada niat hanya untuk mengharapkan habuan dunia, maka mereka akan dapat habuan dunia tersebut. Tetapi bila mana manusia itu beramal dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka habuannya nanti di akhirat. Maka habuan di akhirat itu adalah kesenangan, kebahagiaan, dan syurga yang kekal abadi. Maka itulah yang disebut sebagai satu kejayaan yang besar. Zalikal fawzul azim. Itulah satu kejayaan yang gilang gemilang yang akan diperolehi oleh hamba-Nya bila mana dia hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan hanya dunia, bukan maknanya kita tak dapat habuan dunia. Kita akan dapat habuan dunia, tetapi habuan dunia itu hanya sementara. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, satu pendidikan pembelajaran yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang nilai keikhlasan. Kita pernah mendengar kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pernah membelanjakan keseluruhan hartanya kepada perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk infak yang tidak ada tolak bandingnya. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa Sayyidina Abu Bakar ini menginfakkan hampir keseluruhan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah bertanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu wahai Abu Bakar? Maka dijawab dengan respon yang spontan, dengan respon yang menampakkan di situ nilai keyakinan yang sangat tinggi Abu Bakar As-Siddiq terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, yang tinggal pada aku hanya Allah dan Rasulnya. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam satu kisah yang pernah diriwayatkan, seorang ahli sufi yang suka bersedekah. Pada satu hari ahli sufi ini bersedekah
kepada seorang perempuan yang disangkanya perempuan itu merupakan perempuan yang miskin. Namun selepas itu diketahui bahawa perempuan yang menerima sedekahnya itu adalah seorang pelacur. Pada keesokan harinya, si sufi ini terus melakukan sedekah. Disedekahkan hartanya itu kepada seorang lelaki yang disangkanya miskin. Namun keesokannya dia tahu bahawa lelaki yang menerima sedekahnya itu merupakan seorang pencuri. Kemudian pada hari yang ketiga, si sufi itu terus melakukan sedekahnya. Dan sedekahnya itu diberikan kepada seorang tua yang dirasanya seorang yang miskin. Walhal lelaki tua itu merupakan seorang yang kaya, tetapi ada sifat kikir dalam hatinya, kedekut, bakhil untuk menginfakkan harta pada orang lain atau pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana si sufi ini mengetahui bahawa semua sedekahnya itu salah pada orangnya, salah pada orang yang menerimanya, maka apa yang dilakukan oleh si sufi ini, dia hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan segala urusan sedekahnya itu kepada Allah taala, kerana dia tidak mengharapkan apa-apa pun balasan daripada orang yang menerima sedekahnya itu. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada si sufi ini melalui mimpi bahawa ketiga-tiga sedekahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sampaikan ilham itu melalui mimpi, mengatakan bahawa ketiga-tiga sedekahnya itu walaupun kepada orang yang salah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana asbab daripada sedekah kepada si pelacur, maka si pelacur itu telah pun meninggalkan pekerjaan melacurkan dirinya dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab daripada sedekahnya kepada lelaki pencuri itu menjadi asbab untuk lelaki pencuri itu meninggalkan pekerjaan mencurinya dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lantaran daripada sedekahnya kepada orang tua yang kaya dan kikir itu, menyebabkan orang tua yang kaya dan kikir itu kembali menjadi orang yang suka bersedekah dan suka berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai keikhlasan yang ditunjukkan oleh orang sufi, ya, bahawa setiap sedekah, amalan sedekah yang dilakukannya itu tidak mengharapkan apa-apa daripada makhluk, tetapi hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam satu riwayat yang lain menyebutkan bahawa di akhirat nanti orang yang mula-mula akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihakimi, yang pertama sekali ialah orang yang mati syahid. Maka datanglah menghadap orang yang mati syahid ini, lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang kamu bawa? Maka si lelaki yang mati syahid itu mengatakan bahawa aku telah pun berjuang di jalan Allah sehinggalah aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa bohong, kamu dusta, kamu mati syahid, kamu berjuang di jalan Allah taala sehingga kamu mati adalah hanya semata-mata untuk orang menyebut-nyebut bahawa kamu ini adalah pejuang sejati. Maka Allah taala menolak amalan perjuangannya itu di jalan Allah taala sehinggakan dia mati. Yang keduanya, golongan yang akan dihadapkan kepada Allah taala untuk dihakimi ialah golongan penuntut ilmu. Maka Allah taala bertanya kepada mereka, si penuntut ilmu, apa yang kamu bawa pada hari ini? Maka dijawab oleh golongan penuntut ilmu, kami adalah penuntut ilmu, kami menuntut ilmu semata-mata kerana Allah taala. Maka kata Allah taala, bohong, kamu dusta,
Kamu menuntut ilmu bukan kerana aku, tapi kamu menuntut ilmu untuk orang pandang kamu ini sebagai orang yang alim. Kamu hendakkan hanya pujian daripada orang. Dan golongan yang ketiga yang akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala ialah golongan hartawan yang dermawan. Maka bila mana mereka ini dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala untuk dihakimi, maka Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, apa yang kamu bawa? Maka golongan hartawan dermawan ini menyebutkan bahawa kami membawa banyak infak kami, yang semata-mata kami infakkan itu hanya untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, kamu bohong, kamu dusta. Kamu menjadi dermawan hanya untuk orang-orang menyebut tentang baik hatinya kamu, supaya orang memuji-mujinya kamu. Itulah contoh amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amalan yang dilakukannya itu habis di dunia semata-mata, tetapi tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat kelak. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ulama mengajarkan kita bagaimana untuk kita mencapai ikhlas dalam ibadah. Ikhlas satu perkara yang susah dan sukar untuk dicapai, kerana ikhlas ini merupakan pekerjaan hati. Tetapi ulama mengajarkan kita bagaimana untuk kita mencapai tahap ikhlas dalam amal ibadah kita. Antaranya yang pertama disebutkan ialah paksa diri untuk beramal. Paksa diri untuk beramal. Jangan tunggu ikhlas baru untuk kita beramal. Tunggu ikhlas baru nak beramal. Salah. Tapi yang sebenarnya, paksa diri untuk beramal sehingga mencapai tahap ikhlas. Itulah yang terbaik. Kemudian yang kedua, tips yang diajarkan kepada kita untuk ikhlas dalam amal ibadah ialah buat amal secara istiqamah ataupun secara konsisten. Buat amal secara konsisten. Mungkin kali pertama kita buat amalan itu rasa berat, kita takutkan pujian orang, ataupun kita mungkin mengharapkan pujian orang. Tetapi masuk amalan kedua, ketiga yang kita dah lakukan, dia akan jadi biasa. Alah bisa tegal biasa. Maka makin lama perasaan riak, perasaan mengharapkan pujian orang itu akan hilang. Maka konsisten itu sangat penting, istiqamah itu sangat penting untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang mencurigakan, sehingga kita susah untuk mencapai tahap ikhlas dalam diri kita. Kemudian yang ketiganya, didiklah hati kita supaya membenci pujian. Sebab itu ulama mengajarkan kita, kalau orang puji kita, maka kita pulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang puji kita, kita ni alim contoh, maka kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Kita pulangkan semula pujian-pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang kita mungkin susah untuk mengelak daripada pujian, ya, tetapi itulah caranya, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak merasakan pujian itu khusus untuk kita semata-mata dan menyebabkan kita rasa berbangga pada diri kita sendiri. Kemudian yang keempatnya, tips ulama, kalau kita nak mencapai ikhlas dalam diri, selepas melakukan amalan, hendaklah kita bermuhasabah. Hendaklah kita bermuhasabah di atas amalan kita. Dan yang kelima, yang terakhir sekali, selepas kita melakukan amalan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan kita itu diterima. Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah daripada kami solat kami, puasa kami, qiyamul lail kami dan sebagainya. Mengharapkan perasaan raja', mengharapkan supaya Allah Ta'ala terima amalan kita itu sangat
sangat penting, ya, supaya kita serahkan amalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Taala terima amalan kita sebaiknya. Cukup setakat itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.